Sultan Ibrahim berkenan menghadap Fahmi dan Dr. Zulkifli. Perdana Menteri gesa majikan beri bonus raya bagi ringankan beban pekerja. Tiada rumah terbuka di kediaman Datuk Seri Anwar tahun ini. Akmal ajak orang ramai boikot produk Alif Shukri. Perbicaraan 1MDB ditangguhkan gara-gara Najib Razak alami cirit birik. Jawatan kuasa PAS didakwa permainkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Next Step News edisi petang 2 April 2024 bersamaan 22 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di Istana Negara. Sebelum itu, menurut catatan di laman Facebook Seri Paduka Baginda, Sultan Ibrahim berkenan meluangkan masa menandatangani hampir 400 kad Hari Raya Aidilfitri pada awal pagi untuk diutus kepada rakyat jelata yang mengirimkan ucapan. Fahmi turut berpeluang melihat sendiri Seri Paduka Baginda menandatangani kad-kad ucapan berkenaan. Pada sesi menghadap itu, Fahmi mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai perkembangan media sosial di negara ini. Hadir bersama Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din. Sementara itu, Zulkifli mempersembahkan kepada Seri Paduka Baginda mengenai perkembangan terkini perkhidmatan kesihatan negara serta perancangan baharu kementerian dalam menambah baik fasiliti kesihatan kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua majikan khususnya agensi kerajaan dan syarikat perbankan memberikan bonus raya kepada kaki tangan masing-masing. Beliau berkata langkah kerajaan yang memberi bantuan keuangan perlu dicontohi selepas mengambil kira kos sara hidup dan bebanan yang terpaksa ditanggung penjawat awam ketika ini. Menurut beliau, pertimbangan perlu diberi untuk pekerja-pekerja lain, ratusan ribu di bawah kelolaan kerajaan keseluruhannya supaya semua kaki tangan dapat sedikit habuan meringankan beban mereka untuk menyambut Aidilfitri. Ini adalah termasuk bank-bank. Datuk Seri Anwar berkata arahan tidak boleh diberi kerana urusan mereka masing-masing, tetapi beliau hanya boleh beri kesaat. Semalam, media melaporkan Perdana Menteri mengumumkan bantuan khas Aidilfitri berjumlah RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk lantikan kontrak. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata bantuan keuangan RM250 pula akan diberikan kepada pesara berpencen dan tidak berpencen. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim memutuskan untuk tidak menganjurkan majlis sambutan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediaman rasmi beliau Seri Perdana tahun ini. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata beliau hanya akan menghadiri majlis sedemikian yang dianjurkan di peringkat negeri atau kementerian. Ini adalah kali kedua pentadbirannya tidak mengadakan rumah terbuka di peringkat persekutuan seperti diamalkan pentadbiran sebelum ini. Beliau berkata dalam majlis perimpunan bulanan Kementerian Keuangan, tindakan itu tidak akan menokok belanja kalau dibuat besar-besaran di Seri Perdana. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan juga mengingatkan agensi kerajaan supaya lebih berhemat dan menganjurkan majlis hari raya yang sederhana. Ujar beliau, agensi kerajaan tidak perlu berlumba-lumba untuk menganjurkan majlis yang lebih besar dan mewah kerana duit yang dibelanjakan bukan daripada agensi tersebut. Selepas KK Mad, Dr. Akmal Saleh kini mengajak orang ramai untuk memboikot
produk keluaran syarikat Alif Shukri pula. Ia susulan tindakan selebriti dan usahawan kosmetik Alif Shukri yang mengeluarkan video pendek lagu raya yang dilihat keterlaluan, terutamanya di tengah bulan Ramadan. Ketua Pemuda UMNO juga memohon pihak kerajaan untuk menyekat video ini dan tindakan undang-undang perlu diambil kerana tidak menjaga perasaan sensitiviti pada rakyat di negara ini. Beliau berkata dalam hantaran di Facebook mengajak rakyat untuk mengajar erti sebuah penyesalan pada Alif Shukri dengan memboikot semua produk yang dijualnya. Alif sekali lagi mencetuskan kontroversi apabila melancarkan klip video lagu raya dengan diiringi tarian sekumpulan penari lelaki yang mengundang pelbagai reaksi negatif daripada orang ramai. Ibunya Rozita Ibrahim juga turut bersuara mengkritik tindakannya apatah lagi di penghujung Ramadan. Perbicaraan kes rasuah membabitkan Najib Razak hari ini terpaksa ditangguhkan lebih awal selepas timbalan Perdana Menteri itu didiagnosis mengalami masalah cirit-birit. Seorang pegawai perubatan dari penjara Kajang, Muhammad Hafiz Muhammad Hoshini, membuat diagnosis itu dan memaklumkan kepada Hakim Colin Lawrence Sequeira sambil disaksikan Najib dari dalam kandang tertuduh. Najib yang juga bekas Presiden UMNO sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kes rasuah wang 1MDB bernilai 2.27 bilion ringgit. Dengan keadaan itu, Sequeira menangguhkan perbicaraan untuk disambung semula pagi esok. Hafiz berkata semasa perbicaraan berhenti sebentar pagi tadi, Najib Razak 70 tahun mengadu tidak sihat akibat cirit-birit. Muhammad Hafiz juga memaklumkan kepada mahkamah beliau memberi preskripsi ubat Buscopan dan Lomotil kepada Najib Razak bagi mengatasi masalah cirit-biritnya. Pemuda PKR Wilayah Persekutuan mendakwa anggota Jawatankuasa PAS Muhammad Khalil Abdul Hadi mempermainkan ayat Al-Quran ketika mengulas isu perkataan kafir di media sosial. Ia susulan tindakan anak Presiden PAS Abdul Hadi Awang itu menulis hantaran di Facebook berbunyi Qul ayyuhal kafirun atau Qul ayyuhal non-muslim. Qul ayyuhal kafirun adalah ayat daripada surah Al-Kafirun yang menerangkan berkaitan perbezaan antara sembahan dan ibadat orang Islam dan kafir. Ketua Penerangan AMK Wilayah Muhammad Azhar Salahuddin berkata tindakan Khalid itu biadab dan tidak menghormati kalimah ayat suci Al-Quran. Kata Azhar, sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri dan anak kepada Presiden PAS, beliau seharusnya lebih memahami sensitiviti umat Islam di Malaysia dan tidak menjadikan ayat Al-Quran sebagai modal politik murahan, terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini. Katanya perbezaan pendapat harus diraikan dengan perbincangan lebih matang dan terbuka berlandaskan ilmu, bukan mengambil kesempatan menukar dan mempermainkan ayat suci Al-Quran hanya untuk meraih keuntungan politik. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.